Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan dengan pesta ibadahnya. Ramai yang mengambil peluang Ramadan untuk memperbanyakkan ibadah seperti membaca Al-Quran, berdoa, menunaikan solat sunat tarawih, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Begitu banyak bonus yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk direbut pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan ibadah yang dilakukan dapat membersih jiwa-jiwa kita yang sentiasa terdedah dengan kesilapan dan dosa. Begitu banyak peluang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk meraih kelebihan dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Maka apabila tibanya Syawal, kembalilah hamba-hamba Allah yang soleh ini kepada fitrah suci dan bersih yang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah. Adakah kita layak untuk merayakan Aidul Fitri? Dan adakah kita dibenarkan untuk bergembira ketika menyambut Hari Raya? Ya, sebenarnya kita memang dibenarkan untuk bergembira ketika menyambut Hari Raya. Namun di sana terdapat etika atau tata cara yang perlu diikuti, yang mana telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut Syawal, baginda mendidik kita dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka kita jawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang mana ucapan tersebut bermaksud semoga Allah telah menerima segala amalan kita. Seterusnya baginda mengajar kita untuk memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan hendaklah kamu mempercukupkan tempoh berpuasa pada bulan Ramadan dan bertakbirlah kepada Allah di atas pemberian kurniaan hidayah kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Kita disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Islam agama yang suka kepada kebersihan. Maka satu-satu perkara yang besar yang kita sambut, maka kita disunatkan untuk mandi sunat. Contohnya mandi sunat pada hari Jumaat, mandi sunat memakai ihram, dan mandi sunat untuk menyambut Hari Raya Aidul Fitri ataupun Aidul Adha. Jadi pada sesuatu hari yang besar kita dianjur untuk merayakannya. Contohnya pada hari Jumaat juga kita disunatkan untuk memakai pakaian yang khas untuk hari Jumaat. Maka hari raya Aidul Fitri kita disunatkan untuk memakai pakaian yang paling baru. Kita disunatkan untuk menjamah makanan sebelum menunaikan solat sunat hari raya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kurma sebelum menunaikan solat. Jadi Rasulullah mengambil kurma dalam bentuk bilangan yang ganjil. Jadi orang Arab memang biasa dengan kurma. Kita pula mungkin ada sebahagian daripada kita tidak gemar untuk makan kurma. Jadi kalau semasa kita buka puasa nak habis sebiji pun jenuhlah, tapi kita nak mengambil sunnah, mengikut sunnah, maka kita makan kurma. Sebaik-baiknya dimakan 3 biji lah, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita lihat sunat-sunat yang lain. Kita berjalan kaki ke masjid atau tempat yang ditunaikan solat sunat. Berjalan kaki mengikut laluan yang lain dan pulang mengikut laluan yang lain. Di antara hikmahnya ialah apabila kita berjalan kaki semasa pergi ke masjid, kita akan bertemu dengan orang yang lain, dan semasa pulang pula kita akan melalui rumah orang lain pula, dan kita dapat menghubungkan silaturahim dengan lebih ramai orang. Begitu juga sekiranya
ramai orang Islam yang keluar pada hari raya menunaikan solat, ataupun dia adalah di kalangan wanita yang tidak boleh solat namun dia keluar juga ke tempat solat. Ini menunjukkan syiar agama kita, dan jika dapat dilihat oleh orang bukan Islam, dia akan menampakkan betapa hebatnya, betapa besarnya sambutan hari raya yang disambut oleh orang Islam ini, dan menunjukkan kemenangan beribadah pada hari pada bulan puasa. Baik, kita lihat pula adab-adab menyambut hari raya, iaitu menunaikan solat sunat hari raya. Jadi solat sunat ini ditunaikan sama ada di masjid ataupun di kawasan yang terbuka, kawasan lapang yang boleh dihadiri oleh pelbagai golongan, lelaki, wanita, kanak-kanak. Sama ada wanita ini ialah orang yang menunaikan solat ataupun mereka yang tidak boleh solat kerana uzur, maka mereka akan berada di belakang tempat orang solat. Jadi Nabi menganjurkan pada hari raya semua orang akan keluar bertemu pada hari raya. Namun sekarang kita berada dalam musibah COVID-19, maka kita akan menunaikan solat hari raya di rumah masing-masing. Jadi mudah-mudahan dengan sambutan hari raya yang bakal menjema, kita akan menjadi orang yang diterima oleh Allah segala amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan pada kali ini. Maka ucapkanlah kepada saudara mara minal aidin wal faizin, yang bermaksud mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan mereka yang kembali kepada Allah dan mereka yang berjaya menempuh rintangan pada bulan Ramadan dan menjaga ibadah puasa dari pelbagai sudut, bukan sahaja dari segi tidak makan, tidak minum, namun kita juga menjaga puasa dari berpuasa mata, berpuasa telinga, berpuasa sikap dengan menjauhi benda-benda yang tidak baik. Mari kita lihat pula perkara-perkara yang dilarang yang tidak sepatutnya berlaku pada hari raya. Jadi amalan masyarakat kita ialah kita bersalam-salaman dengan sanak saudara pada hari raya, dan perlu diingat dengan siapakah yang kita boleh bersalam-salaman, dengan ibu bapa, dengan kaum yang sama jantina, okey. Jadi janganlah pula ada di antara kita yang bersalam dengan sesiapa sahaja tanpa mengira batas mahram. Jadi benda tersebut hendaklah kita ambil berat supaya ibadah yang kita lakukan ini berterusan kebaikannya, bukan terhenti habis sahaja Ramadan maka habislah, kan, dicemari dengan benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku pada hari raya. Baik, jangan habiskan hari raya dengan tidur. Selepas solat hari raya balik ke rumah dan tidur, ataupun menonton TV sepanjang hari. Jadi elakkanlah benda-benda yang tidak baik ini. Maka sepatutnya pada hari raya kita memperbanyakkan takbir dan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berziarah sanak saudara. Dalam pada itu perlu diingat bahawa kita hendaklah menjaga batas-batas pergaulan dan juga aurat kita. Jadi banyak benda yang boleh dibuat yang membawa kebaikan, namun di sana ada tata cara dan ada adab yang perlu dipelihara. Mudah-mudahan perkongsian Ustazah serba sedikit ringkas ini dapat menjadi panduan dan juga peringatan. Sama-samalah kita menasihati di antara satu sama lain. Mudah-mudahan semua akan mendapat kebaikannya. Sekian dulu daripada Ustazah. Assalamualaikum.